Malam ni kita sambung perbincangan kita dalam bab dosa meninggalkan sembahyang. Ada sikit lagi ya, kita sambung sikit lagi dengan menggunakan kitab Kabair ini, iaitu dosa-dosa besar ini. Jadi malam ni kita sambung lagi dosa meninggalkan solat, bab ini. Tapi kita lihat muka surat 55. Sampai di kitab ni kita pergi muka surat 55, iaitu akibat meninggalkan solat berjemaah bagi yang mampu. Ini bab ni kita kena faham, dia lebih kepada lelaki. Yang perempuan datang ke rumah Allah, tak ada masalah, tak ada masalah untuk solat berjemaah dan juga nak menghadiri majlis ilmu. Tapi tuntutan lebih kepada orang laki-laki. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat pada muka surat 55 ini, ambil perenggan yang ketiga. Atas 1, 2, yang ketiga, dia ada 4 perenggan. Mula daripada perenggan yang ketiga. Berkata Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni kita faham adalah merupakan sahabat Nabi, adalah juga merupakan menantu Nabi, adalah juga merupakan senarai yang disenaraikan insan yang disenaraikan sebagai ahli syurga. Jadi sebab itu barisan sahabat-sahabat yang telah Nabi senaraikan sebagai ahli syurga ini, kata-kata mereka selalu diambil dan dijadikan sebagai panduan ataupun pedoman bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad ni. Maka berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nampak? Dikatakan tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Mana kalau di sini surau yang didirikan Jumaat, maka surau ini juga adalah tempat ibadat. Jadi kalau tuan-tuan sini yang paling hampir sinilah. Lalu ada orang yang bertanya, siapakah tetangga masjid itu? Jadi ada yang tanya siapa tetangga masjid itu. Jawabnya orang yang mendengar suara azan. Maknanya khusus bagi laki-laki ini, sekiranya dia dengar azan, dia memang kena pergi ke masjid atau surau yang berhampiran. Ini bukan kata-kata hukama ke kata-kata orang biasa yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Ali ambil mana ilmu? Semua daripada Nabi SAW. Nampak? Maka ini adalah riwayat Hakim. Jadi para sahabat sangat mementingkan solat berjemaah. Ini dia kedudukan. Bila mereka melihat kedudukan ini, maka bila kita lihat ini, kita banding dengan diri kita. Kita jangan banding dengan orang lain, diri kita. Kedudukan kita macam mana? Kita mengutamakan solat berjemaah ke tidak? Tuan-tuan, terpulang pada masing-masing, terpulang kepada ilmu masing-masing, dan terpulang kepada keyakinan masing-masing. Ada orang dia baca dengan ini, ini sahabat kita siapa? Tak apa, kita bukan macam sahabat. Bukan soal itu. Soalnya apa yang telah disampaikan ini adalah untuk umat Islam. Maka kita tengok seterusnya. Menurut riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Mas'ud, Imam Bukhari, maka dalam kitab sahihnya adalah Sahih Bukhari lah, hadis Sahih Bukhari. Maka dikatakan daripada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang daripada sahabat Nabi, salah seorang daripada perawi hadis. Menurut ulama hadis, Abdullah bin Mas'ud ini, dia juga salah seorang perawi hadis, duduk dalam ranking nombor 8. Dalam ranking nombor 8. Nombor 1 tentulah yang kita tahu Abu Hurairah. Banyak hadis an Abu Hurairah, an Abi Hurairah, kan? Abu Hurairah. Maka dikatakan Abu Hurairah ini banyak, melebihi 5,000 hadis.
Ini Abdullah bin Mas'ud ataupun dipanggil Ibnu Mas'ud, kata ulama hadis telah meriwayatkan 884 hadis. Jadi dia duduk ranking nombor 8. Atas pada dia nombor 7 dah 1000 lebih, nombor 6 1000 lebih. Begitu kedudukan. Sampailah kepada yang ranking pertama. Jadi dia ranking yang ke-8. Nak buat apa kita nak tahu ranking tu? Supaya kita faham siapa dia, Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang sahabat, salah seorang perawi hadis, dan dia telah membawa ini dia hadis. Dia mengatakan barang siapa yang berkeinginan besok tu maksudnya bila? Nih, pada kehidupan setelah kita beralih ke alam sekarang kita alam dunia. Jadi esok yang dimaksudkan adalah esok pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berkeinginan besok pada hari kiamat sebagai seorang Muslim, maka hendaklah dia menjaga solat 5 waktu ketika dipanggil dengan suara azan. Kita dah tahu dah hidup kita ni, yang kita kena jaga nombor 1 adalah solat. Sebab telah diberi peringatan, awalu ma yuhasabu bihi abduhu salatuhu. Awal-awal, mula-mula yang akan ditanya bagi setiap hamba itu salatuhu, sembahyang dia. Jadi kalau sembahyang kita cincai-cincai ataupun sembahyang kita ikut dan, kalau dan tak dan, berat kita. Jadi mau tak mau nak selamat, sembahyang kena jaga sungguh. Sembahyang dijaga sungguh. Maka bila kata sembahyang jaga sungguh, maka disebut di sini, tengok yang disebut tadi, dia menjaga solat 5 waktu ketika dipanggil dengan suara azan. Bagi laki-laki, maknanya dia bukan setakat menjaga solat, tapi dia mesti ingat apabila panggilan azan itu kedengaran, maka dia sepatutnya menyahut panggilan azan tersebut. Dengar senang, nak buat belum tentu, tuan. Nak buat berat, tuan. Berat nak buat. Bila dengar panggilan azan, saya sendiri tak ada ketikanya tak dapat. Ada ketikanya tak dapat. Memang mengaku. Cuma kita bila kita tahu ilmunya begini, ketentuannya begini, kita cuba sedaya upaya buat. Sedaya upaya. Dan jangan kita rasa mudah, jangan kita rasa ringan. Ini adalah benda yang sangat penting. Hidup kita ni tuan-tuan bukan sama dengan orang yang bukan Islam. Hidup kita tak sama dengan orang munafik. Bila kita meyakini kita adalah seorang Islam yang benar-benar Islam, kita kena faham ikrar kita tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengaku tiap-tiap hari, sesungguhnya sembahyangku ini, inna salati wa nusuki, ibadatku ini, hidup aku ini, mati aku, tidak lain dan tidak bukan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kita ikrar dengan Allah. Jadi bila kita ikrar dengan Allah, kita kena jaga betul-betul. Kita sudah faham bahawa sembahyang kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita, hidup kita ini lillahi rabbil alamin. Kita kena ingat, bila lillahi rabbil alamin, maka panduan kita siapa kita nak ikut? Nabi. Maka bila kata Nabi yang kita nak kena ikut, maka tengok sini, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kepada Nabi-Mu berupa petunjuk, yakni sunnah yang lurus. Dan sesungguhnya salat-salat tersebut adalah sebagai petunjuk yang lurus. Dan jika seandainya engkau salat di rumahmu sebagaimana salatnya orang yang terlewat, tidak datang ke masjid. Maksud orang yang terlewat, orang yang tak datang ke masjid. Yang terlewat itu di rumahnya, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi-Mu. Simple, mudah. Kalau kita tak mau berjemaah, kita meninggalkan sunnah Nabi, maka kamu akan sesat. Dan sungguh
kami memandang orang yang meninggalkannya adalah sebagai orang munafik yang nyata nifaknya. Allahu Akbar. Orang munafik yang nyata nifaknya. Na'udzubillah. Kita minta lindung dengan Allah. Berat. Munafik ni, cerita munafik ni sangat kita takut. Dan kita berusaha sedaya upaya supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang munafik. Kan bulan lepas kita dah sebut ada sahabat Nabi yang dia tengok, dia tahu munafik ke bukan. Oh, hebat. Itu kelebihan Allah bagi. Kelebihan Allah bagi. Sedangkan sahabat yang lain tak tahu. Dan Nabi bagi tahu. Kalau nak tahu, tanyalah dia. Oh, hebat. Kita dah sebut bulan lepas kan. Baik. Jadi munafik ini kita sangat takut. Sebab dia akan berada di dalam neraka bersama dengan orang kafir. Dan dikatakan lebih rendah lagi martabat dia daripada orang kafir, orang munafik. Jadi kita sangat takut, na'udzubillah, jadi orang munafik, orang yang berpura-pura Islam. Orang yang berpura-pura Islam. Allah, sampai tahap keadaan sebenar kalau kita lihat sahabat Nabi, orang tengok dia kenal siapa munafik. Kalau ada kematian di kalangan sahabat, dia tak pi, orang tahu dah. Okey. Tu, nampak dah munafik. Nampak. Sampai semayang, dia mati tak payah pergi semayang. Berat tuan. Kita tak tahu. Kita siapa mati pun Islam kita pergi lah. Sebab kita tak tahu. Kita serah pada Allah Taala. Kan? Jadi kedudukan. Jadi kita nak faham di sini bahawa kita nak jaga kita tu. Orang, cerita orang lah, kita ni. Maka bila kita kata kita nak jaga kita, bila diterangkan kedudukan begini ilmunya, maka kita kena berhati-hati. Maka kita cubalah membuat penilaian diri kita. Aku lagu mana? Aku dengar azan buat tak tahu ke? Bersegera menyahut panggilan. Itu je senang. Aku duduk di mana? Aku tu masing-masing lah. Saya tanya diri saya. Aku dengar azan, aku sahut ke aku pergi mana? Kecuali kalau kita tak dengar, duduk sibuk ataupun di tempat yang kita tak dengar azan, tak apa. Dia kata kalau dengar azan, kita duduk di rumah dengar azan, kita masih tengok TV. Kita duduk di rumah, kita dengar azan, kita masih duduk main handphone. Ataupun kita masih membaca WhatsApp ni semua, buat tak tahu je azan. Adakah begitu kita? Ataupun kita bila dengar je azan, tutup urusan nanti semua, kemudian pergi semayang dulu, balik semayang baru sambung balik. Adakah begitu? Masing-masing menilai diri masing-masing. Sepatutnya dengar azan terus menyahut seruan azan. Gitu sepatutnya. Itu kedudukan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat begitu. Tapi ada orang dengar azan, kata dengar azan lantak lah. Yang kita takut sekali, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Habis. Tapi diceritakan dalam Al-Quran yang tu berlaku pada orang yang bukan Islam, yang Allah Ta'ala nyatakan Allah tutup khatamallah. Jadi dia dengar azan apa tak ada apa. Tuan-tuan, kadang-kadang saya terfikir, ada masa yang subuh saya tak dengar azan, saya bangun subuh, Allah, aku tak dengar azan. Biasa akan bangun sebelum azan. Ada ketika tu saya kata baru tersentak hati. Berapa sentak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Takut Allah tutup peteri telinga. Azan kita boleh dengar lah, kita tak dengar. Ada orang itu azan punya kuat, dia akan dengar tidur. Lagi kuat, lagi azan lagi bunyi nguruh lagi kuat. Tuan-tuan, kita jangan pelik benda ni, tak pelik tuan. Allah tak bagi dia dengar walaupun azan kuat, tak dengar.
Itu kita takut. Tapi kalau orang yang dia biasa dengar azan, terus bangun, Allahu Akbar, terus bangun. Jadi kita nak lagu tu. Kita nak kita ni hati kita mudah tergerak. Pukul 5.30 kita set jam boleh bangun. Kalau tak bangun bila dengar azan, cepat-cepat bangun. Allah, lewat dah ni, cepat-cepat bangun. Tapi kalau dengar azan buat tak tahu je selambar, tanya diri kita, takut khatamallahu ala qulubihim, takut Allah tutup. Kalau Allah kunci tutup rapat, habis cerita, na'udzubillah. Baik itu tuan-tuan, itu yang kita takut. Baik. Atau sebagai orang yang sakit, dan sungguh ada pula orang yang sakit dibawa ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang lelaki, kemudian diletakkan dalam saf salat, ataupun dia tetap berusaha datang ke masjid untuk melaksanakan solat jemaah. Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Allahu Akbar. Tuan-tuan Jadi yang kita faham tadi, kita takut jangan kita termasuk golongan nifak, yang orang munafik yang benar nifaknya. Allahu Akbar. Na'udzubillah kita takut. Baik, sedangkan Ar-Rabiq bin Qaitam telah patah punggungnya kerana lumpuh, tetapi dia masih tetap pergi ke tempat solat dengan memakai tongkat. Lalu seorang temannya mengatakan kepadanya, "Hai Abu Muhammad, Anda telah dibebaskan, tidak perlu pergi ke masjid, buat solat di rumahmu, kerana engkau bukankah tergolong orang yang berhalangan." Ada rukhsah, kepayahan berlaku pada dia, iaitu ialah dia dalam keadaan cedera, nak berjalan pakai tongkat. Maka kawan dia kata, "Kamu dalam keadaan berhalangan, ada masalah." Maka orang itu menjawab, "Benar sekali ucapanmu itu, tetapi bukankah aku ini telah mendengar seruan azan yang mengumandangkan?" Dia kata, "Betul lah hang cakap tu, tapi aku dengar azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah." Maka barang siapa yang boleh mendatanginya walaupun dengan merangkak atau bertatih sekalipun, maka hendaklah dia datang untuk menyambut seruan itu. Disebut walau habwa. Dalam hadis Nabi sebut walau habwa. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang tu yang kita nak kena jaga. Walau habwa, walau merangkak sekalipun. Jadi kita compare dengan kita ada sampai tahap tu, mana dah kita sihat wal afiat, cergas kan, bukan setakat ni lari pun boleh kan, warabat bukit pun boleh. Maknanya kita sihat sungguh kan. Kalau yang dah tak apa sihat kan, sakit lutut apa sebab rabat bukit tak boleh, jalan boleh, lari tak boleh kan, sakit lutut. Jadi kita ni duduk di mana? Kita tak usah tanya orang, kita tanya kita, banding kita ni, aku ni sepatutnya lagu mana? Gitu ya. Sepatutnya kita dengar seruan azan, marilah sama-sama kita menyahut seruan azan. Allahu Akbar khususnya laki-laki saya sebut marilah kita menyahut seruan azan. Sebab Nabi telah nyatakan di dalam hadisnya, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis rawahu Syaikhan, 2 syekh besar ini ada dalam kitab mereka yang hadis Nabi ini, Nabi sebut dengan kalimah walau, dia sebut perkataan walau habwa, walaupun merangkak. Jadi tapi kita lazimnya kalau setakat sakit sampai nak merangkak, tak pergi dah lah kan, orang pun maklum kan, kita sini pun kan, tapi kita gitulah. Mungkinlah kita kata aku sakit atau apa sihat, tapi bila ada sihat ni macam mana kedudukannya? Allahu Akbar. Masing-masing lah membuat tafsiran. Kita cubalah sedaya mungkin, sedaya mungkin. Baik. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan jangan terkejut pula apa mana dia Ustaz baca ni, kita langkah-langkah sikit, kita ambil yang penting-penting sebab lama sangat dah tajuk ni, dah berapa bulan dah tak habis-habis, dia kena cepat. Pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu, yang ni ayahku, yang kata ni siapa? Anak dia Ibnu Umar.
Ibnu Umar ni salah seorang perawi hadis juga. Dia duk ranking lagi tinggi. Ibnu Umar, dia lagi hebat. Dia ranking top 3. Ibnu Umar ni. Yang Ibnu Mas'ud tadi duduk nombor 8, perawi yang ke-8. Dia ni hebat lagi, 2000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, atau namanya Abdullah bin Umar. Dia perawi hadis ni banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, banyak Abdullah. Maka disebut anak kepada Mas'ud, anak kepada Umar, ibnu ya, untuk memudahkan. Arab dia biasa lagu tu. Baik, apa kata dia? Ayahku telah keluar menjenguk kebunnya yang ditanam korma. Sayyidina Umar pun dia ada kebun ke? Dia pergi tengok kebun dia. Kemudian dia kembali dengan mendapati orang-orang sekaliannya sudah habis salat asar. Dia balik daripada kebun dia, sahabat-sahabat dah habis sembahyang salat asar. Maka Umar pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ketinggalan solat jemaah kerana sebab menjenguk kebun tadi. Umar seterusnya mengatakan, aku jadikan kamu sekalian saksi. Umar kata kepada sahabat-sahabatnya bahawa kebunku itu sudah aku sedekahkan kepada fakir miskin untuk menebus dosa. Dianggap sebagai kafarah yang diperbuatkan Umar itu. Nampak kafarah dia nak tebus dosa dia. Dahsyat. Sampai taratu lewat ataupun tak dapat solat berjemaah. Dia kata kebun dia ni seolah-olah memberi kemudaratan pada dia. Lebih kurang macam itulah. Maka dia sanggup sedekah pada fakir miskin kebun dia. Kita lagi pulun nak cari lagi kebun. Biar tak pi asak tak pi tak apa. Ada yang sampai maghrib tak pi tak apa. Itu kita beza beza kita. Beza pun kita cubalah, udahlah tu kan. Yang dahsyat lagi tu kadang-kadang dah pencen. Udah pencen. Dia pulun apa lagi aku tak tahulah. Sampai asak pun tak boleh pergi berjemaah, tak dan. Kan? Allahu Akbar. Apa kata ustaz, bolehlah cakap ustaz tak pencen lagi. Ayalah, memang betul. Tapi kita nak bercakap, kita nak bagi kita dapat membuat muhasabah. Macam saya buat muhasabah diri saya, tuan-tuan buat muhasabah kita masing-masing. Apakah betul tindakan kita? Kalau ikut cerita yang ni, mana yang nak pergi kebun pergi lah. Tapi jaga. Sebab itu bila saya tengok ada rakan-rakan saya yang hebat, dia kerja sendiri. Tak saya sebutlah kerja apa, dia kerja sendiri. Habis waktu semayang, masuk waktu semayang, dia berhenti kerja. Walaupun dia pergi kerja rumah orang, dia kata berhenti sekejap. Kerja tu tak banyak lah, kalau lagi setengah jam siap lah. Lagi setengah jam siap. Dia kata tak apa, saya sambung, saya nak masuk waktu zuhur lah, semayang dulu tadi. Dia pergi carilah mana masjid surau dekat. Dan dia selalu cerita kat saya kadang-kadang, Allah Ustaz, hari ni aku pergi masjid ni tak bagi aku sembahyang tadi. Atau sembahyang mana aku pergi cari, lari pergi cari surau. Saya kata hebat. Dia orang yang hebat. Saya kata kat dia, hang memang hebat. Pasal saya kata hebat, dia berusaha jaga zuhur, asar, pergi mana pun dia berusaha jaga. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang saya rasakan macam aku ni kalah macam tu kan. Kehebatan dia tu kalah sampai setara tu. Kita ni pun kadang-kadang tak sampai setara itu. Dia hebat. Jadi tuan-tuan, maka kita nilai diri masing-masing, kita cuba sedaya mungkin bahawa kita ikut apa ilmu yang telah kita dapat, bagaimana sepatutnya yang kita lakukan. Tengok Umar. Kemudian kita lihat sikit lagi solat isyak dan solat subuh. Ini penekanan pula pada solat isyak dan solat subuh. Dua solat ni tuan-tuan masyhur disebut tidak mampu dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik tak boleh pergi. Dua waktu ni dia rasa cukup berat. Dan kebanyakan orang kita tengok macam tu lah. Subuh, isyak, yang paling senang mana? Maghrib.
maghrib. Kalau maghrib berat memang teruk lah. Memang teruk lah. Tapi maghrib insya-Allah. Tapi tunggu. Tengok isyak dengan subuh. Kan? Isyak dengan subuh. Kebanyakan. Sebab itu masyhur. Keharusan menghadiri solat isyak dan solat subuh adalah lebih diutamakan. Maka kerana itu Nabi SAW telah bersabda, inna hatainis salataini athqalus salawati alal munafiqin. Nampak? Nabi bagi tahu. Sesungguhnya kedua-dua solat ini, maksud Nabi, hatainis salataini, dua solat ni maksudnya subuh dengan isyak ataupun isyak dengan subuh. Asqalu. Asqalus salawati alal munafiqin. Disebut sini berat, sangat berat. Asqalu salawati alal munafiq, sangat berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik. Nampak? Kita lagu mana? Kita nilai diri kita. Aku rasa lagu mana? Kalau aku pun memang macam tu, hak ni yang paling berat, selalu tinggal. Ni. Tapi kalau kita boleh istiqamah, pastikan setiap isyak dan subuh kita laksanakan. Maknanya insya-Allah kita dapat mengelak diri kita daripada termasuk yang disebut munafik. Jadi kita kena betul-betul. Kena betul-betul, tuan, bukan boleh main-main. Nak buat bukan senang, cakap senang. Nak buat berat. Yang dah boleh buat, alhamdulillah, dah boleh istiqamah, alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang hak ni kalah. Kalah, tuan-tuan. Berapa ramai orang hak ni kalah. Baik itu, sini saya tak tahulah, saya tak pernah datang solat subuh, tapi saya yakin di sini ramailah sebab rumah pun ramai kan. Subuh. Alhamdulillah. Seronok tengok. Dengar kata penuh seronok. Tuan-tuan ada masjid. Ada masjid, tuan-tuan, satu saf ya. Allahu Akbar. Subuh satu saf. Ada masjid. Tapi sini alhamdulillah saya tengok, tak tahulah. Tempat saya pun saya tengok, boleh kata alhamdulillah jugalah. Adalah sudah tengok congak, nampak sekali pandang tengok dengan safnya, jumlahnya lebih daripada 50 orang subuh. Kalau tengok okey, maknanya okey lah tu. Yang kita takutnya tapi orang tu jugalah dia pergi sekitar tu 50 60 orang tu ya. Yang lain tak payah kan. Sebab itu saya mengambil ruang pada khutbah Jumaat. Waktu time aku khutbah memang aku taruh betul-betul kan. Waktu itulah peluang. Sebab itu dia pun datang semua pakai ada sadar. Kan. Jadi waktu itulah kita ni sikit. Kan. Kita terangkan bagi jelas, bukan tak apa, terangkan bagi jelas. Kerana dia pun tak jelas. Jadi bila kita terang bagi jelas, kita tengok dia pendengar. Tengok kan. Yang mana dia bercakap tu kita terang bagi jelas. Kita kata, kita harap orang tua-tua bukan macam budak-budak tak erti bahasa, duk cakap lagi. Bagi jelas kan. Dia pun senyap. Terkedu. Bengong, orang tua budak sembah lagi. Kan? Kena cakap lagu tu terang-terang. Dia tak terang kadang-kadang. Bila kita terang tu, dia terkejut. Memang dia marah. Dia tengok kita juga semacam. Tapi lama-lama dia fikirlah, ustaz cakap ni betul kan. Aku memang tak erti bahasa kan. Macam mana? Itu kan. Allah. Kadang-kadang lepas tu saya tengok dan nampak, saya tanya macam bila dia kan macam ni, ustaz, lepas ustaz kata tu tak ada lah, clear kan. Tapi saya tahulah marah juga, tapi saya harap dia faham. Itu ialah, bukan kita nak bagi orang marah dah. Kadang-kadang udah umur 80 tak kerti bahasa lagi kan. Kutubah cakap lagi. Aduh, penat. Okey, balik cerita kita. Jadi dia kata berat. Yakni isya' wal fajr. Walau ya'lamuna ma fihima minal ajri. Dia kata sini la atauhuma walau habwa. Ni saya kata tadi walau habwa. Jadi dia kata
Dan seandainya mereka itu mengetahui. Pasal apa disebut begitu? Pasal apa Nabi sebut itu? Dan seandainya mereka itu mengetahui. Banyak orang tak tahu. Macam kita nak cerita ni, banyak orang dia tak tahu. Bila tak tahu, macam mana nak faham? Dia mula-mula kena tahu. Lepas dia tahu, dia dapat pengetahuan tu dengan jelas, baru dia main faham. Bila dia faham, barulah dia boleh buat. Sama juga hanya nak mengaji tauhid apa semua yang kita duk tekan sangat tu, dia tak tahu. Jadi pasal tu kita kata wajib mengaji sifat 20. Dia tak tahu macam mana nak mengenal Allah. Maka dengan mengaji sifat 20, cara mengenal Allah bagi ahli sunnah wal jamaah, baru dia tahu kedudukan Allah, menerangkan sifatnya, dan ulama tolong ulaskan, tolong huraikan macam mana maksud sifat Allah yang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu dalam Quran, Allah kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Maka ulama tolong sifat Allah kudrat, maha berkuasa. Maksud macam mana? Terang. Baru macam tu, baru dia tahu. Terangkan lagi. Faham dah? Baru faham. Bila faham, barulah yakin. Baru yakin tu betul. Kalau tidak yakin tu tak betul. Sebab itu kita kata nak kena tahu, faham. Ini Nabi tu bagi tahu. Dan seandainya mereka itu mengetahui, walau ya'lamuna ma fihima, cakap dia, kalau dia tahu tentang ganjaran yang disediakan untuknya, minal ajri, daripada ajri, ganjaran tu. Kalau dia tahu tentang ganjaran yang disediakan, nescaya depa datang. Maka dia katakan nescaya la atau huma walau habwa, nescaya depa datang walaupun merangkak. Ini keadaan kita, kadang kita tak tahu bahawa macam mana kita sepatutnya bila dengar azan. Kalau dan pi, kalau tak dan tak dan. Kalau rajin pi, kalau tak rajin tak pi, gitu ah. Tak. Kita dituntut hadir. Sama dengan majlis ilmu macam ni. Bila datang, bila hadir, baru faham. Oh gitu. Baru tahu. Kalau tidak, tak tahu. Bila terang lama sikit, baru faham. Lepas tu barulah dia boleh buat. Barulah dia yakin. Kalau tak tahu, kalau tak faham, nak buat lagu mana? Macam minggu lepas, kita bincang tentang kedudukan bagaimana anggota-anggota sujud mesti disempurnakan. Baru dijaga elok-elok. Kalau tidak, ikut dan ya, hantam saja. Tak mau. Dia kena jaga elok-elok. Macam tu juga kita mengaji tajwid. Kita dapat baru kita tahu, kena baca ikut hukum tajwid. Bukan boleh suka hati. Bukan boleh ikut hukum kepala bapak dia. Ada orang baca Quran ikut hukum kepala bapak dia. Aduh. Baca sedaklah surah panjang. Dan kita dengar, kan? Dengar surah panjang. Main-main surah Bismillahirrahmanirrahim. Dengar panjang. Wal fajr. Oi, macam ni. Walayalin wasyaf'i wal wat. Dia melanggar ikut dah dia. Dia langgar, gedung langgar. Tak boleh lagu tu. Dia kena ikut peraturan. Saya teringat masa saya pergi Aceh dulu. Diceritakan, dia kata, Pak, dia kata, saya kata macam mana takutnya tengok. Dia kata waktu tengok gelombang ni apa ombak yang datang macam tinggi pokok kelapa yang datang tu, sedang datang dengan laju tu, mereka tengok tu dia pepandu kereta tu, dia tekan minyak, dia tak ada brake lah, tekan minyak full, depan orang nak tengah lari tu dia langgar semua, tung. Saya kata kedah tu, dia kira dia je selamat. Hampa duduk tengah jalan, hampa mampu. Pasti dia nak selamat dia mana dia nak puan tu demam mari tu dia. Kan? Tapi habis semua. Dia kaut seperti tinggi pokok kelapa. Kan? Tsunami datang kan? Tsunami di Aceh tu yang mengorbankan 200,000 mayat. Jadi saya tanya,
tujuan saya nak tanya dia, saya tanya, dia cerita, oh, baru saya faham. Macam ni, dia meredah saudara. Macam tu, baca Quran pun dia redah ya. Dia tak peduli lah kau tajwid. Aduh, kan. Bila saya ikut mayang macam tu, saya kata, aduh, berat. Hafal bagus lah, panjang. Tapi dia redah. Aduh, berat. Kan. Pasal apa? Pasal dia tak tahu. Pasal dia tak faham. Tapi kalau dia tahu, dia mengaji, dia tahu, dia faham, insya-Allah. Dia tahu yang berdosanya baca lentang pukang. Yang dia tahu bahawa kalau dia baca lentang pukang, dia tak usah duduk depan, dia kena duduk belakang. Bagi orang yang baca elok duduk depan. Lagu tu dia tahu tu, dia tak buat. Masa dia tak tahu. Ni berlaku tu kata dia, tak tahu, tak faham, masalah. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika kami mendapati ada orang ketinggalan solat isyak dan solat subuh dengan berjemaah, nescaya kami akan meletakkan buruk sangka terhadapnya, bahawa mungkin sekali dia itu seorang munafik. Nampak? Nampak? Orang yang tak pergi sembahyang isyak, sembahyang subuh, dia pun tak tahu, dia pun tak tahu. Tapi ada sahabat, dia tengok dia tahu. Tapi dia tahu, tapi dia pun duk mula dah timbul sangka buruk, munafik pa ni pa munafik. Kalau jenis tak pergi subuh. Tapi tuan-tuan jangan pula duk tengok kawan-kawan, hang tak pergi subuh munafik, hang tak pergi subuh munafik. Ni kita cerita ilmu dia. Sekarang ni bila kita tahu macam tu, kita kena jaga diri kita ni, kita cuba buat perbandingan. Aku kena pastikan dengar surah azan pergi, paksa diri peringkat mula. Isyak mesti pastikan. Jadi tuan-tuan, seboleh-bolehnya begitu. Okey, nak masuk isyak dah, kita laju sikit. Satu riwayat daripada Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Ubaidullah ni tuan-tuan guru kepada Imam Bukhari. Hebatlah kalau guru Imam Bukhari. Wallahu alam. Itu yang tu lain. Itu Ubaidullah lain. Yang ni Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri ni dia guru kepada Imam Bukhari. Baik. Angkat dia kata, telah mengatakan, saya belum pernah ketinggalan solat isyak dengan berjemaah walaupun sekali. Maka sekali peristiwa datanglah kepadaku pada suatu malam seorang tetamu, dan kerana itu saya telah disibukkan oleh melayannya, sehinggalah saya ketinggalan solat isyak dengan berjemaah. Saya keluar hendak bersolat jemaah, dan saya terus mengelilingi semua masjid di kota Basrah, tetapi saya dapati mereka sekalian telah selesai bersolat, dan masjid-masjidnya pun sudah ditutup. Kemudian saya pun pulang ke rumah dengan hati yang amat menyesal sekali. Lalu saya mengatakan pada diri saya, memang telah disebut di dalam hadis Nabi bahawa pahala solat jemaah itu adalah berlebihan pahalanya dengan 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Akhirnya saya mengerjakan solat isyak itu sebanyak 27 kali untuk mendendakan diri saya. Barulah kemudiannya saya tidur. Dahsyat. Kalau kita tumbang terus. Isyak 27 kali. Satu isyak 4 rakaat, 27 kali 4 berapa? Dekat 100 rakaat. Bukan dekat, lebih 100 rakaat. Tumbang kita. Tarawih pun duk 8 ya orang buat. Kita boleh kat 8 ya, nak buat 100. Dalam tidurku malam itu, saya bermimpi berada di antara suatu kelompok orang yang naik kuda, dan saya juga sama-sama menunggang kuda-kuda pula. Setiap saya berusaha untuk berlumba mendahului yang lain, dan saya pun memacu kudaku dengan secepatnya. Namun begitu saya selalu yang terakhir, tidak dapat mendahului mereka. Maka menolehlah seorang di antara mereka itu kepadaku dengan mengatakan, janganlah engkau ingat dengan memacu kudamu itu engkau dapat mengejari kami, namun engkau tetap tidak mampu mendahului kami sama sekali. Lalu saya bertanya kepadanya, apa sebabnya engkau mengatakan begitu? Dia menjawab, sebab kami sekalian ini telah mengerjakan solat isyak berjemaah, sedangkan engkau hanyalah solat sendirian. Nampak? Ni orang alim lah, mimpi orang alim, bukan mimpi kita. Allah nak bagi nampak kepada dia. Kemudian saya pun terjaga dari tidurku itu, dan saya rasa benar-benar sedih kerana peristiwa itu. Kami memohon kepada Allah Ta'ala semoga dia berkenan memberikan kita pertolongan dan taufiknya, kerana dia adalah maha pemurah lagi maha mulia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah satu kisah. Nampak
begitu pentingnya mereka solat berjemaah. Maka kita nilailah diri kita, kita buat perbandingan kita lagu mana. Kalau sebelum ini kita tak begitu bersungguh-sungguh, kita cubalah bersungguh-sungguh, pastikan kalau dengar azan tu tinggal semua kerja lain lah, kecuali kerja yang tak boleh tinggal kan, itu kot mungkin payah, wallahualam lah kan. Tapi selagi kerja itu boleh tinggal, tinggallah sekejap, pilah semayang. Macam saya kata tadi kawan saya, duduk tengah buat kerja, saya tak sebut ada kerja apa, duduk rumah orang tu, dia pempat letak semua kerja ada. Tanya nak pergi mana? Saya lagi sambung lah, saya nak pergi semayang sekejap. Oh, kemah kan? Dia boleh, dia disiplinkan diri dia. Dan dia pun memang orang yang boleh kata setiap waktu bukan kerja, ada di rumah Allah. Oh, kemah, saya kata kan. Saya tengok situ, saya pun pegang kepala aku pun kalah hal itu. Jadi kita bandinglah diri kita, seboleh-bolehnya kita cuba begitu. Sebab tanya dia, hang baguslah. Dia kata, ustaz, bukan lama dah nak hidup, ustaz. Sebab apa? Dia bayang dah hidup tak lama dah. Dia pun kata nunggu masa. Jadi kita ni kadang-kadang yang tak rasa tak peduli, pasal kita rasa lama lagi nak hidup. Kan? Lama lagi hidup. Ya, aku ni orang yang tua pada aku, tak mati lagi. Kan? Kita tak tahu berapa ramai orang muda pada kita mati, kita tak pernah kira. Kita kira orang tua pada kita. Tengok, ramai lagi orang tua pada aku tak mati, aku lambat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita tak tahu, wallahualam lah. Jadi tak apalah siapa mati lambat ke mati cepat. Yang penting kita pastikan diri kita cuba melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakanlah. Kita tak mau kata ke orang, tapi kita nak jaga diri kita. Marilah sama-sama kita berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha wa ghairahu birrahmah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal